warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aisyah Alani binti Muhammad Rufidi dari 2AM5 kumpulan 8 akan membentangkan tentang pengenalan dan matlamat untuk dasar wanita negara. Jadi dasar wanita negara telah digubal pada tahun 1989 dan di mana dia mengambil kira isu, peluang dan cabaran serta persekitaran masa kini dan yang akan datang. Dasar ini berteraskan perlembagaan persekutuan, prinsip rukun negara dan dasar sosial negara di mana ia mendukung cita-cita untuk kita mencapai para wanita ini mencapai ketaksamaan gender dan pembangunan negara yang seimbang dan lestari. Kemudian ialah matlamat dasar wanita negara. Jadi antara matlamat-matlamatnya ialah untuk membangunkan dan serta menyerlahkan lagi potensi diri wanita dari segenap lapisan masyarakat untuk menceburi semua sektor sekaligus menjadi penyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial negara. Matlamat yang kedua pula ialah untuk menyediakan persekitaran yang kondusif termasuk penggubalan dasar dan perundangan mesra wanita. Hal ini adalah bagi untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan hidup wanita dalam semua aspek. Matlamat yang ketiga pula adalah untuk membudayakan kesaksamaan gender di kalangan semua lapisan masyarakat dalam semua sektor. Matlamat yang keempat adalah untuk memastikan pandangan dan suara wanita diterima pakai dalam proses membuat keputusan di semua peringkat. Matlamat yang kelima pula adalah untuk mencapai perkongsian saksama antara wanita dan lelaki dalam memperoleh dan mengawal sumber dan peluang penyertaan serta menikmati manfaat pembangunan. Dan matlamat yang terakhir, matlamat yang keenam adalah untuk meningkatkan dan mengukuhkan lagi perkongsian adil dan saksama antara wanita dan lelaki dalam semua aspek kehidupan bagi memantapkan lagi institusi keluarga serta membangunkan lagi komuniti dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Arif Firdaus bin Maradi. Saya di kelas 2 AM5 dan saya dari kumpulan 8. Dan saya diikut kuasa untuk mencari wanita dan ekonomi. Pendahuluan. Wanita dicipta sebagai makhluk yang mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Bagi wanita, bukan gender sebagai penghalang untuk mereka menunjukkan diri mereka. Oleh sebab itu, ramai golongan wanita di luar sana telah memberi sumbangan yang sangat besar terhadap ekonomi negara. Isi saya pertama, peranan wanita dalam bidang ekonomi. Peranan wanita dalam bidang ekonomi tidak boleh dipertikaikan lagi sejak tahun 1990 kerana bilangan wanita yang mencuburi kerja profesional pengurusan dan teknikal sudah meningkat hingga 47%. Yang kedua, laporan pembangunan manusia Asia Pasifik menunjukkan pertumbuhan negara kasar mampu meningkatkan setiap tahun jika penyertaan kaum wanita dalam pekerjaan meningkat kepada 70%. Isi saya yang kedua, penyertaan kaum wanita dalam ekonomi. Sistem penyampaian pelbagai perkhidmatan sokongan wanita diperkukuhkan lagi dengan aktiviti organisasi-organisasi kerajaan. Penumbuhan agensi amanah ikhtiar Malaysia membantu mempertingkatkan penyertaan kaum wanita di luar bandar dalam aktiviti ekonomi bukan peladang. Dasar wanita negara memperjelaskan kesungguhan kerajaan ke arah membantu penyertaan wanita dalam arus pembangunan negara dengan lebih bermakna serta menjadikan garis panduan bagi mengintegrasikan sumbangan wanita dalam proses pembangunan negara. Isi saya yang seterusnya, wanita memajukan ekonomi negara. Yang pertama, syarikat dapat meraih manfaat besar dalam konteks kecekapan organisasi dengan meningkatkan peluang kepimpinan negara, kepimpinan untuk wanita. Penglibatan wanita dalam ekonomi telah meningkatkan tidak hanya pada emansipasi, malah mengambil berat akan keperluan ekonomi. Golongan wanita yang memegang jenis-jenis pekerjaan yang berbeza dengan lelaki. Seterusnya, lebih ramai wanita berbanding lelaki adalah satu hakikat yang patut diterima. Kesimpulannya, dasar wanita negara yang ditubuhkan oleh kerajaan adalah untuk wanita bergerak seiring dengan lelaki dan tiada isu diskriminasi jantina ditimbulkan. Walau bagaimanapun, kaum Hawa sudah bergerak seiring dengan kaum Adam. Namun,
nilai-nilai ketimuran seperti beretika dan sopan santun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Nur Rakib bin Samsudin, 531106119232. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang dasar pembangunan wanita, khususnya pembangunan wanita dalam penglibatannya di dalam politik serta pembuat keputusan di peringkat nasional. Jadi, kita akan teruskan dengan slide saya. Semenjak dasar sekurang-kurangnya 30% wanita di peringkat pembuat keputusan sektor awam diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 24 Ogos 2004, pelbagai usaha telah dijalankan untuk memastikan pelibatan wanita yang aktif dalam proses membuat keputusan. Pelaksanaan dasar ini telah menunjukkan kemajuan yang memberangsangkan di mana beberapa jawatan tinggi dan penting yang sebelum ini tidak pernah disandang oleh wanita telah berjaya disandang oleh wanita seperti Timbalan Perdana Menteri, Naib Kansler, Yusti Awam, Hakim, Pegawai Daerah dan Pegawai Tinggi Polis. Walaupun terdapat peningkatan penyertaan wanita dalam peringkat membuat keputusan, sasaran sekurang-kurangnya 30% masih belum tercapai. Di samping itu, terdapat halangan yang menyekat penyertaan wanita dalam peringkat membuat keputusan. Oleh yang demikian, pelbagai inisiatif telah diperkenalkan dan digariskan agar angka peratusan penyertaan wanita dalam peringkat membuat keputusan termasuk bidang politik meningkat. Antara langkah dan kaedah yang diambil oleh pihak kerajaan untuk meningkatkan penyertaan wanita ialah dengan mewujudkan pelan tindakan khusus untuk pelaksanaan dasar. Selain itu, kerajaan juga meningkatkan kapasiti wanita dalam mengutarakan perspektif gender secara berkesan dalam pengubalan kad dasar dan perundangan. Kerajaan juga telah menambah baik nisbah pengambilan dan pelantikan wanita di peringkat entry point dalam sektor awam dan menggalakkan sektor swasta mencontohi dasar pengambilan di sektor awam. Kerajaan juga telah memudahkan cara pelibatan wanita di dalam politik. Selain itu, kaedah-kaedah atau pelan tindakan khusus enabling plan bagi membolehkan wanita mengatasi halangan telah diwujudkan. Kerajaan juga telah mewujudkan jentera nasional bagi pembangunan wanita. Hal ini kerana kerajaan percaya dengan kewujudan jentera nasional ini, proses pembangunan wanita dapat ditingkatkan dengan lebih berkesan. Selain itu, kerajaan juga telah mewujudkan satu jawatan kuasa tetap GFP di setiap kementerian yang dipengerusikan oleh pegawai perusahaan atasan. Kerajaan komited bahawa penghasilan sistem GFP yang berkesan dan membantu proses pembangunan wanita menangani isu-isu berkaitan dengan wanita secara berkesan. Kerajaan juga telah mewujudkan sekretariat khusus untuk MPWN dan pelaksanaan aktiviti mentor-menti antara ahli MPWN dan GFP mengikut sektor dan bidang. Kerajaan juga telah merancang aktiviti tahunan berserta bajet untuk memantapkan urus setia MPWK dan memantapkan urus setia MPWN. Kesimpulannya, kerajaan terhad pemberdaya secara intensif meningkatkan keberfungsian wanita ihsani dalam bidang politik melalui perwakilan dalam semua peringkat. Rangka kerja sedemikian akan meningkatkan penyertaan aktif dalam proses tadbir urus. Pewujudan struktur rasmi wakil kerajaan perwakilan mesti merangkumi pelbagai peringkat masyarakat tanpa mengira gender, daripada Dewan Masyarakat Kejiranan Asas hinggalah peringkat parlimen, di samping pengiktirafan kepada kumpulan wanita dalam proses membuat dasar dan penggumalan undang-undang. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Haziq daripada kelas 2 AM 5 dan saya akan menerangkan tentang kesan dasar wanita negara ke atas pendidikan dan juga sosial. Jadi, dasar wanita negara telah mengubah pelbagai aspek di negara kita. Contohnya, aspek sosial. Dasar pembangunan wanita telah memberi pelbagai kesan kepada negara.
Isu yang ingin saya katakan di sini adalah bagaimana Dasar Wanita Negara telah mengubah sosial masyarakat wanita di negara Malaysia ini. Ini kerana manusia bersosial hampir setiap hari. Jadi haruslah Dasar Wanita Negara memberikan impak yang besar kepada struktur sosial wanita. Yang pertama, Dasar Wanita Negara telah mengangkat darjat wanita ke lebih tinggi dengan menjaga kesopanan wanita dalam media masa di negara kita. Jika kita perhatikan, negara kita telah menapis pelbagai rancangan yang tidak sesuaian dengan budaya negara kita dengan menjaga kesopanan wanita dan mengharamkan penyiaran rancangan yang tidak sesuai dengan yang bersesuaian dengan Dasar Wanita Negara. Kedua, Dasar Wanita Negara telah meningkatkan peluang pekerjaan wanita dalam sektor media. Jika kita lihat, ramai pembaca berita, ramai wartawan terdiri daripada golongan wanita. Seterusnya, Dasar Wanita Negara telah memberikan hak keselamatan wanita dijaga dengan baik. Kita dapat lihat wanita telah diberikan pelbagai keistimewaan demi keselamatan diri mereka. Kemudian, Dasar Wanita Negara telah memberikan peluang kepada wanita untuk memberikan cadangan dalam bidang keagamaan yang berkait rapat dengan kewanitaan. Berbagai pendapat dan hukum dalam agama telah dibincang bersama antara lelaki dan perempuan untuk memberikan pendapat yang paling sesuai dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan jantina. Kemudian, wujudnya pelbagai NGO yang membela hak wanita di negara kita. Contohnya NGO seperti Lean in Malaysia yang terdiri daripada wanita yang didirikan untuk membela hak wanita di negara kita. Kemudian, Dasar Wanita Negara telah memberikan peluang kepada wanita untuk lebih terbuka dan diterima oleh masyarakat. Contohnya pada hari ini, idea-idea dan juga pendapat daripada wanita tidak didiskriminasikan dan dibincangkan mengikut kesesuaian. Kemudian saya ingin terangkan tentang kesan dasar wanita terhadap pendidikan di negara kita. Pendidikan merangkumi proses pengajaran dan pembelajaran kepakaran khusus dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tapi lebih mendalam seperti pemberian pengetahuan, pertimbangan, kemahiran dan kebijaksanaan. Pendidikan tidak tertakluk kepada mana-mana gender. Sebaliknya bersifat global dan umum kerana ilmu terdapat di pelbagai medium, tempat dan masa. Jadi dengan adanya Dasar Wanita Negara, wanita lebih terbuka dan lebih mudah untuk mengakses pendidikan pada masa kini. Isi pertama, pemikiran bercorak kejantinaan dan stereotip kebolehan wanita dalam hak pendidikan berjaya dikikis setelah kita melakukan Dasar Wanita Negara. Kemudian, kesan Dasar Wanita Negara telah berjaya mengubah silibus pendidikan negara. Sebagai contoh, negara kita telah sedaya upaya berusaha untuk menghapuskan gambaran-gambaran yang merendahkan maruah dan imej wanita. Jika kita perhatikan di dalam buku teks dan juga buku-buku pendidikan, kita tidak lagi melihat wanita dipandang rendah dan juga dipandang hina. Diberikan gambaran-gambaran bahawa wanita tidak mempunyai hak untuk melakukan sesuatu. Kemudian, Dasar Wanita Negara telah memudahkan penyertaan wanita dalam bidang-bidang yang diminati oleh mereka. Kini, wanita tidak lagi terhalang untuk melakukan apa-apa yang diminati mereka, daripada kejuruteraan, kimpalan, cara program, kesemuanya tidak lagi distereotipkan sebagai pekerjaan lelaki sahaja. Kini wanita juga boleh menceburi bidang-bidang yang mereka minati. Kemudian, Dasar Wanita Negara telah meluaskan lagi peluang latihan vokasional untuk wanita serta mengiktiraf kemahiran-kemahiran wanita dalam bidang latihan dan pekerjaan. Seperti umum kita tahu bahawa kolej-kolej vokasional tidak lagi tertutup untuk wanita.
Sebaliknya, wanita telah diberikan peluang untuk menuntut ilmu dan juga pendidikan di kolej-kolej vokasional dan juga kolej-kolej yang memerlukan aktiviti praktikal yang lain. Kemudian, Dasar Wanita Negara telah memastikan keselesaan dan peluang untuk wanita melanjutkan pelajaran terjamin. Contohnya, kita tahu bahawa ada kuota-kuota untuk jantina wanita di dalam sesuatu bidang di dalam universiti. Jadi, wanita mempunyai peluang yang tinggi kerana adanya kuota-kuota yang telah diberikan oleh universiti-universiti kepada kaum wanita. Jadi saya ingin menyampaikan menutup pada isi saya. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya berterima kasih kepada kerajaan kerana telah berjaya mengubah Dasar Wanita Negara dan bersama-sama menuntut hak wanita dalam pendidikan tanpa diskriminasi oleh mana-mana pihak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazwan Haziq bin Hisam dari 2AM5 dan saya dari kumpulan 8. Okey, seterusnya untuk bahagian penutup, rumusan daripada keseluruhan tajuk ini yang kami boleh buat ialah kaum wanita dapat berkongsi dengan kaum lelaki dalam menerima faedah dan peluang membangunkan negara. Lelaki dan wanita dapat bekerjasama untuk pembangunan negara. Yang kedua, stigma masyarakat kepada wanita bahawa wanita hanya perlu menjadi suri rumah sepenuh masa dan menjaga anak-anak di rumah kurang didengari. 3. Wanita bukan lagi golongan lemah yang selalu dipandang rendah. Mereka hanya perlukan sokongan dan dukungan oleh pihak kerajaan dan kaum lelaki. Yang keempat, penggumbalan Dasar Wanita Negara menunjukkan bahawa telah mengubah kedudukan wanita dari segi ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Seterusnya, bukti wanita itu komited dan menjalankan tugas dengan baik. Dalam bidang ekonomi, Tan Sri Dr. Zeti Akhtar, seorang gubernur negara, beliau kecemerlangannya terus terukir dalam peringkat antarabangsa. Pada 13 September 2010, Zeti terpilih sebagai antara ketua bank pusat terbaik dunia oleh majalah Global Finance. Ini bukti yang beliau adalah seorang yang berdedikasi dan sangat komited terhadap tugasnya. Yang kedua adalah dalam bidang politik, iaitu Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Beliau dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri Wanita yang pertama, iaitu satu-satunya wanita yang memegang jawatan tertinggi dalam bidang politik. Dan seterusnya adalah nilai. Nilai yang saya dapat daripada dasar-dasar ini adalah nilai patriotisme. Dasar Wanita Negara memfokuskan cara untuk membangun negara. Ini bukti bahawa dasar ini mempunyai semangat patriotisme, iaitu cinta akan negara. Yang kedua dan juga ketiga adalah bertolak ansur dan bekerjasama. Bertolak ansur iaitu lelaki dan wanita perlu menerima kekurangan masing-masing dan bekerjasama untuk menutup kekurangan itu supaya mereka menjadi lebih kuat dan dapat mencapai aspirasi negara. Dan yang terakhir iaitu harapan, semoga kaum wanita terus memberikan komitmen kepada usaha kerajaan untuk membangunkan negara dengan terlibat dalam kegiatan ekonomi maupun politik. Selain itu, lelaki dan wanita haruslah bekerjasama dan juga saling bertolak ansur untuk membangunkan negara ini. Dan akhir sekali, semoga negara kita dapat mencapai transformasi nasional 2050 dan tidak ketinggalan di belakang negara Asia yang lain seperti Myanmar dan Vietnam. Myanmar dan Vietnam, mereka mempunyai tenaga kerja wanita yang sangat banyak dalam politik maupun ekonomi. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya.